Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya masih lagi memilih kita berstatus sebagai manusia. Baiknya Allah masih menutup segala aib kita sehingga tak tahu dan tak siapa yang faham tentang status yang kita bawa. Baiknya Allah masih lagi payung iman dan Islam yang dititipkan di dada kita. Tak berapa dengar. Ini tak berapa dengar. Hak ini dengar lah. Dengar lah. Negeri dengan Kedah. Dekat saya tak? Boleh ya? Tapi suara saya biasa tak pakai mikrofon. Memang power. Tapi hari ni tak tahulah. Biasalah, biasa suara saya tak pakai mikrofon. Dia dekat saya tak? Okey, apa-apa yang tak selesa, tolong juga kita urus dia, jangan beritahu saya. Sebab macam saya pun tak apa selesa. Hadirin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini adalah pagi yang sangat bertuah. Kita berjumpa di tempat yang cukup indah, di rumah Allah, untuk kita sama-sama berada dan menikmati himpunan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perhimpunan ini boleh menjadi bukti bahawa kita mencintai Nabi, bahawa kita berharap dengan sepenuh hati dapat syafaat baginda nanti. Terima kasih kepada MC Ustazah Rohani. Yang berbahagia Puan Sri Haniang, isteri kepada wakaf masjid yang cukup indah ini. Barakallahu fikum. Itu Tan Sri Rashid Hussein. Semoga Allah limpahi rahmat kepada beliau dan kepada seluruh ahli keluarga besar di dunia dan akhirat. Beliau sentiasa bahagia dan dilimpahi rahmat sehingga kita boleh menikmati tempat yang cukup indah ini dengan berkat jasa beliau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dititipkan harta yang tidak bersia hingga membuat rumah Allah yang cukup ini. Yang berbahagia ketua AJK, ketua Muslimat Masjid Seri Senayan, Seri Senayan, iaitu Puan Hajah Jamaliah. Barakallahu fiik. Juga seluruh jajaran AJK yang telah memikirkan aktiviti yang cukup indah ini, yang telah bertukus lumus sehingga nampak hari ini tak berlumus, mereka nampak berseri walaupun tak tidur dari malam tadi. Juga muslimat-muslimat yang telah meninggalkan aktiviti hari-hari untuk berjumpa di sini, agar perjumpaan hari ini adalah perjumpaan yang tidak disesali, perjumpaan yang diingat sampai ke mati, bahawa saya adalah saudara kita di sini dan di sana nanti.
Saya ada bawa, bukan bawa jualan, bawa kawan. Ya. Ini kawan saya tak tahu duduk kat mana. Mudah-mudahan mereka duduk dengan selamat. Kalau ada rasa nak bagi tanda, cari sendiri. Kalau nak makan, tunggu nanti, InsyaAllah. Sifat Allah. Hari ini tajuk yang diberikan adalah cukup indah. Tajuk yang memberikan kita nasihat hari-hari yang untuk kita semua. Apa dia tajuk? Ya? Fitnah. Ya? Fitnah dunia. Pengaruhnya kepada wanita. Fitnah. Katakan fitnah yang biasanya kita faham adalah orang mengumpat, orang mengkeji, orang mencaci. Itu adalah fitnah. Tapi fitnah dalam makna yang lain juga ujian. Mana cacian, dengkian itu juga termasuk ujian. Maka kalau ujian, biasa apa yang dititipkan? Sabar. Maka kalau didengki, dibenci, sabar. Sabar ini bukan makam biasa, tapi sabar ini adalah makam yang luar biasa, makam yang cukup tinggi. Kerana makam sabar adalah makam yang kita berada di sisi pencipta yang kita sayangi. Ketika kita berdepan dengan cabaran-cabaran kehidupan, ujian-ujian yang kita hadapi, kalau dikatakan ujian, tentunya kita kena ada senjata untuk menghadapi ujian, agar kita boleh melepasinya, agar kita boleh mendapatkan satu anugerah kecemerlangan. Maka oleh itu, kita kena faham kedudukan kita pada hari ini adalah berada di pentas dunia ataupun universiti dunia. Ketika kita berada di universiti, tentu kita ada aktiviti-aktiviti dan ada silabus yang kita kena ikuti. Silabus dalam universiti dunia adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu adalah silabus. Maka kita kena follow silabus itu. Kalau kita tak follow silabus yang diberikan, maka kita terkeluar daripada senarai pelajar-pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang dalam universiti dunia tentunya menjadi ahli syurga. Syurga itu bukan hanya ditunggu di akhirat, tapi dia kena dapat di sini dulu. Apa simbol ataupun tanda kesyurgaan kita di dunia? Zikrullah, ingat Allah. Muslimat yang dirahmati Allah, kalau dikatakan ingat Allah, tentunya kita kena tahu apa faedah dia. Faedah ingat Allah adalah untuk nak memberikan kita mudah menjalankan apa yang Allah perintah. Tentunya yang Allah perintah tidaklah bercampur dengan apa yang Allah perintah kepada orang sebelah. Mana Allah perintah, Allah bagi kita status masing-masing kita, tugas masing-masing kita. Maka kita akan menjadi penjawab peperiksaan yang menang dan tenang apabila kita melihat dengan penuh khusyuk dan tawaduk soalan-soalan yang diberikan kepada kita. Kalau kita asyik siku kiri, siku kanan, tentunya orang lain dah keluar, dapat senarai kecemerlangan, kita masih terbengang-bengang. Kerana kenapa? Kita asyik tanya kawan, engkau siapa nombor satu? Engkau jawab macam mana? Padahal jawapan itu ada dalam kita punya fikiran sendiri. Apa jawapan yang kita kena bagi? Jawapan kita adalah jawapan yang memberikan warna keimanan, keislaman dan kemuslimahan. Muslimah. Orang wanita ni, perempuan, dia diberikan satu kedudukan yang cukup hebat oleh Allah. Sehingga kehebatan wanita, tak ada pria, tak ada lelaki yang mampu menanggungi ataupun menandingi ataupun mengambil posisi. Tak ada. Ya. Maka kalau mana tak ada, jadi kita tak perlulah rasa surrender apapun yang dilakukan oleh lelaki. Janganlah kata lelaki senang kalau pergi mana-mana laju je.
Ya, sebab laju dia tahu apa yang dia buat. Kita jadi lambat sebab kita tak tahu apa yang kita buat. Maka oleh itu kita kena ada ilmu. Ilmu yang kita cari, ilmu yang untuk menemankan kita punya aktiviti. Jangan cari ilmu yang tidak diguna hari ini. Apa ilmu yang tidak diguna? Banyak pembaziran yang kita lakukan sehingga ilmu itu adalah menjadi longgok dan sampah yang membuat kita jadi resah sentiasa. Walhal kita hidup sebagai hamba, sebagai manusia adalah sangat senang, sangat tenang. Karena kenapa? Aku ciptakan kamu adalah untuk ingat aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita tugasnya ibadah. Tapi kita balik, tugas kita adalah lebih memikirkan juadah daripada ibadah. Sebenarnya kalau fikirkan juadah pun itu lumrah. Karena manusia lemah dia adalah pada posisi dan sisi makanan. Kalau tak ada dia memang tak boleh tenang. Tetapi kalau diurus dengan pengetahuan, makanan pun akan menjadi teman untuk meningkatkan satu kualiti ibadah. Bersemangat kepada Allah. Para wali yang di luar sana, yang kita tengok mereka sangat tenang, sebenarnya bukan mereka tak makan. Kadang mereka sangat banyak makan. Dan dengan banyak makan itulah mereka rasa, ya Allah, mereka menangis dengan makanan. Bilangan nasi dalam pinggan dengan air mata yang dicucurkan, lagi banyak air mata. Tapi kita bukan banyak air mata, banyak kata-kata. Kau rasa sedap tak? Aku rasa tak sedap. Hal itu sedap lagi. Tak? Belum makan lagi. Baru kau rasa. Ya? Maka itulah tuan-tuan dan sekalian, kita akan dibungkus dengan keresahan. Belum lagi mencuba jalankan tugasan. Tugas belum buat, tapi kita dah dicegah oleh mudarat. Kau kata tak sedap, iyalah. Tapi aku cubalah. Dia dah dicegah oleh kemudaratan. Ya? Walhal kalau tak sedap, makan sikit. Boleh cepat bangkit. Mesti ada hikmah dia. Sebab kalau makan banyak-banyak duduk senyap macam tu, ya, bila dah bangkit. Inilah tuan-tuan dan sekalian. Maka oleh itu, dunia akhir zaman ini adalah dunia yang sangat menemankan kaum wanita dalam keadaan sama ada dia pilih bahagia ataupun sengsara, terpulang dia. Terpulang dia macam mana? Terpulang cara dia merasa ataupun menjaga apa yang ada di depan mata. Apa yang ada di depan mata. Cuma yang menjadi ujian lagi, kecenderungan antara lelaki dengan perempuan berbeza. Lelaki dia menang dengan pandangan, perempuan menang dengan pendengaran. Dia kalau dah didengar, tak fikir ketika lepas dipandang. Tapi lelaki yang penting pandang, tak didengar orang cakap apa. Ya? Maka itu orang perempuan ni ramai yang terpegun ataupun terhimpun dalam majlis-majlis seperti ini. Sebab dia cukup guna telinga. Ya? Tapi kalau salah guna, dia akan hidup merana juga. Contoh, ketika sampai poster WhatsApp, dia kata kita kena pakai baju tema hijau envelope. Nasib baik bukan hijau envelope, hijau envelope. Ya, punyalah pening kepala pada hijau dah berapa pasang dalam almari, tapi pening nak mikir envelope. Ya, pening nak mikir tu envelope. Ya, envelope. Lagi. Nampak tak Rasulullah sekalian? Ya, kita bukan memposisikan dulu. Yang diminta adalah baju tema. Tema itu akan sempurna apabila dia menutup aurat. Ya, menutup aurat. Selepas yang pertama, the firstly tutup aurat, kerana itu syarat menjadi hamba beribadat. Maka lepas itu kita akan ditambah lagi dengan formula ibadat kedua, iaitu menggembirakan penganjur kita. Mengembirakan penganjur tu pahala tau. Tak tahu lagi? Pahala.
Ya? Yang biasa dalam WhatsApp tu kan. Sampaikanlah apa yang perlu disampaikan, menggembirakan orang. Itu menggembirakan orang, tak tahu lagi pasti mereka gembira ke tidak. Tapi orang kita Masjid Sendayan ini memang gembira kalau kita turut mereka, walaupun mereka tak turut kita. Jadi muslimat yang berteruskan, kita ini pertama sekali kita kena ada satu kesiapan ilmu pengetahuan. Kalau kita tak ada ilmu pengetahuan ni, kita suka melawan tanpa alasan. Melawan tanpa alasan. Okey? Jadi kalau melawan tanpa alasan, ini yang hidup kita tak ada sasaran yang tepat untuk kita merasakan hidup ini hebat. Hidup ini adalah tempat yang bermanfaat. Hidup ini adalah tempat yang paling nikmat. Sehingga tak ada orang yang nak mati. Sebab hidup nikmat. Karena hidup nikmat, orang mati pun minta hidup lagi. Jadi tuan-tuan, kalau ada susah-susah sikit, janganlah rasa nak mati. Sebab orang mati pun nak hidup lagi, baru susah sikit nak mati dah. Ya, ingatkan mati tu senang ke? Ya, kalau tak ada bekalan yang cukup, bingkuk. Ya, yang bekalan dia kita tak tahu. Muslimat dan sekalian, ketika kita berdepan dengan hari seperti sekarang, tentunya kita adalah berdepan dengan cabaran yang luar biasa. Sebab kita biasa di luar. Maka oleh itu kita kena ada satu tumpuan ilmu yang jelas. Pertama sekali adalah ilmu yang kita kena ketahui siapa diri kita di sini. Satu saja jawapan yang kita kena bagi. Dan kita kena kaji dan kita kena betul-betul menikmati jawapan yang kita bagi. Iaitu kita sebagai manusia. Kalau belagak jawab sebagai hamba Allah, belum tentu. Tapi sebagai manusia itu pasti. Sebagai manusia. Maka sebagai manusia, ciri dia macam mana? Ciri manusia tu. Ciri manusia cinta kepada ilmu. Kalau tak cinta kepada ilmu, saya tak cakap bukan manusia. Tapi ada yang jawab tadi. Kata bukan manusia. Ya? Karena kenapa? Kalau kita hidup sebagai manusia, kita kata kita manusia, tapi konsen kita hanya makan saja, itik kambing pun makan juga. Kambing, itik semua makan. Kalau kita kata manusia, kita berkawan dengan kawan-kawan kita, semua gerombolan binatang berkawan juga. Malah perkawanan binatang tu lagi sekata berbanding kita. Kita suka mengata. Gerombolan binatang suka berjalan sekata. Saya duduk dekat Sentul. Dululah, sekarang dah pindah ke tempat lain. Tapi saya tak bagi tahu, takut orang datang. Sebab dah bagi tahu orang tak datang juga. Ya? Dah bagi tahu tak? Kata, Ustazah duduk kat mana? Jauhnya, dalam Malaysia juga. Oh, bukan duduk kat Thailand. Ya. Itu yang Kak Anja jemput juga walaupun jauh. Sebab saya kata dalam Malaysia. Yang dalam Malaysia boleh lagi. Tak payah pakai pasport. Kerana kat immigration tak tersangkut. Ya, tak sangkut kat immigration. Jadi muslimat dan hadirin sekalian, ketika saya keluar untuk menjalankan aktiviti, dalam satu persimpangan tu ada segerombolan lembu lintas jalan. Ketika dia lintas jalan ada traffic light merah. Dia berhenti. Kalau manusia tak berhenti. Tapi dia berhenti. Ya? Dia berhenti, dia tengok. Bayangkan tentang sekatanya apa yang bukan tugas dia tapi dia mengiktiraf. Nak bagi pendidikan kepada manusia. Lampu merah berhenti. Tapi kenapa yang tak berhenti? Yang tak berhenti dia kata berhenti. Kenapa lampu nampak tadi? Nampak? Merah ke kuning? Merah. Dah kenapa jalan? Saya nampak lampu merah tapi tak nampak tuan. Jadi tak nampak polis. Ya? Jadi kita tuan-tuan dan sekalian, kalau tak nampak siapa kita dan siapa pencipta, maka kita pakat langgar saja. Pakat sentiasa resah, sentiasa susah.
Walhal Allah sediakan ruang dan peluang untuk kegembiraan agar kematian kita dalam keadaan berjaya, bukan menimbulkan penyesalan dengan kehidupan kita. Maka oleh itu, yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah ilmu. Kita kena, kalau kita rasa kita mencintai ilmu, maka kita manusia. Tapi kalau dengan bab-bab majlis ilmu kita buat tak tahu, maka kita selain daripadanya. Selain daripadanya. Karena kenapa? Dalam Al-Quran pun Allah sebutkan semua makhluk langit dan bumi, isi yang ada di dalamnya mereka bertasbih yang kamu tak tahu. Maka kalau kita kata saya tak datang kat masjid lah, kita kalau nak berzikir kat masjid macam nunjuk-nunjuk. Ya, zikir kat rumah banyak-banyak. InsyaAllah, subhanallah 1000, alhamdulillah 2000. Allahu Akbar 3000 dia kata. Banyak yang zikir. Makhluk langit dan bumi pun berzikir. Tapi adakah berzikir dengan berfikir? Ini yang dibezakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi hari ini kita boleh kenal pasti diri kita. Tuan-tuan jangan terasa pula. Boleh kenal diri kita bahawa kita boleh nobatkan diri sebagai manusia apabila kecenderungan kita adalah mencari ilmu. Di situlah ujian bermula. Karena mencari ilmu dia permulaan ujian yang cukup ketara. Yang semua kita kadang-kadang biarkan saja. Dulu masa kerja kata nak belajar. Dah tak ada kerja pun tak nak belajar juga. Ya, kata sibuk lain sibuk tengok cucu lah. Dan cucu tak suruh pun tengok. Tapi dia saja nak tengok. Ya. Saja nak tengok cucu. Terkena ya. Nasib dia. Tentulah menyesal duduk depan. Duduk belakang sikit kan tak kena sangat. Ya. Jadi muslimat dan tuan sekalian, suka saya nak sebutkan, kita kadang-kadang dapat berbagai jawatan, pergi berjalan ke mana-mana kita suka, berkawan dengan sesiapa saja, tak ada penghalang untuk kita. Tapi ketika kita kata nak belajar, di situlah bermula keresahan kita. Ya, nak belajar kat situ, dia orang nak ke? Dia orang dah lama-lama tu, macam dah alim-alim je. Ya, jomlah pergi ke situ. Alah, orang masjid, mulut dia boleh tahan. Baik aku belajar online. Baik aku belajar online. Ya, jadi mengaji pun online sekarang. Ya, semua dah online. Ya, ingat tuan-tuan, itu adalah bukan simbol. Ya, bukan satu kejayaan yang kita perlu pertahankan kalau kita tak berjumpa dengan kawan-kawan seperti hari ini. Sebenarnya yang membuat kita nampak orang tak suka kita sebab kita tak tengok muka sesiapa pun. Nah, atau duk mengata orang tak suka kita. Tak ada tak tengok muka siapa kiri kanan tu. Tak tengok. Kalau ada pun duduk satu kumpulan, duduk satu tu. Yang meraban tadi meraban je duduk. Kenapa tak campur? Padahal nak banyak jemputan, tapi duduklah berkata-kata. Angkat rehal tu bawa ke ujung, ke tepi, ke tengah. Ada berani? Duduk tempat selesa dia. Contohlah, bukan kumpulan kat sini, kumpulan tempat lain. Kat sini ada. Ya? Jadi muslimat dan tuan sekalian, kita kadang-kadang orang perempuan ni, kita sebenarnya santai, tapi kita suka untuk mengikat keadaan kita dengan masalah yang tak selesai. Ya, masalah yang tak selesai. Tak selesai apa? Kita tinggalkan masalah itu, kalau belum siap kita takkan bergerak. Biarkan masalah itu. Ya, biarkan masalah. Apabila kita berjumpa dengan orang, kita tak berani, nanti takut orang tanya. Biasalah, ada kawan-kawan kadang kalau tanya, kenapa kau tak pergi tu? Masih tanya aku dah kahwin ke belum? Contohlah. Ya. Ya. Santai. Kalau kita sebagai hamba, ala tatma'innul qulub. Ini yang dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah kata ingatkan, hai, ingat Allah kita tenang. Kalau ingat ustazah kita bengang. Ingat Allah. Ala tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, muka surah 252. Bawah sekali. Ya. Dan senang nak cari, nak bagi tahu apa yang Allah umumkan untuk kita jadi hidup santai, tidak membantai dan tidak membantal. Ya, bantal bukan tidur je. Tidur tu warisan orang mati. Ya,
Tidur tu ada orang mati. Maka kalau nak pergi ngaji rasa tidur, biar tidur tempat pengaji. Mungkin itu tidur terakhir. Tak adalah susah orang nak angkat ke mayat kan. Mana tidur dicemburui, tidur tempat mengaji. Engkau ada? Engkau datanglah mengaji. Ya? Datang mengaji. Jangan malas mengaji. Kena kejar. Kena pastikan masa untuk mengaji. Kerana kalau kita tak pastikan masa untuk mengaji, syaitan akan buat kenderaan baru untuk kita dibawa tempat yang lebih bercelaru. Apa yang lebih bercelaru? Allah sekarang ni mudah-mudah aja nak apa, tekan dia di ujung jari. Boleh di ujung jari tapi tak sampai ke hati. Cuba udah ambil baju kat TikTok. Ni macam kena semua kan. Beli baju kat TikTok, ambil saiz XL, dapat S. Ya? Oh Allah. Memang mudah tuan-tuan, memang mudah. Tetapi mudah tak seindah yang diberikan. Kalau kita pergi ke pasar, tarik gantung baju, walaupun orang yang jual itu rasa geram, dia rasa geram lah. Buka tak jadi. Boleh tak nak cuba ni. Sebenarnya kalau dia ready menerima hakikat memang macam tu pembeli, dia akan jadi happy. Ya Allah, Alhamdulillah, walaupun tak ada orang beli, ada juga orang buka. Bayangkan kalau tak ada orang buka, jadi reput baju tu. Dah lama orang pegang-pegang sehingga tak ada orang buka. Nak tambah lagi? Ayo ke? Lagi tak ada ni. Ada. Ni masjid. Speaker masjid. Tidak ada lah Ustazah. Okey. Ada. Mungkin kalau saya letak kat sini saya tak selesa. Sini saya ajar. Ya, ni sana Ustazah. Ni masjid punya. Saya tahu. Ni pakai ni. Alhamdulillah. Menyesal tadi tak boleh dengar kan? Nasib lah. Ya? Nasib. Tapi saya memang kadang-kadang kan sedih kot lah. Kalau orang panggil, Ustazah, ada gambar tak? Tunjuklah ramai-ramai orang, tak ada seorang ambil gambar saya. Hari bagi tahu dulu supaya orang nanti ambil gambar. Tapi kalau ambil gambar ada dia je. Macam mana kita nak bagi ke orang buat stiker? Tak boleh juga, masuk muka dia dulu. Muka kita tak ada juga. Ya, nasib lah. Tetapi beruntung kalau tak ada orang ambil gambar. Sebab kita tak adalah terkesan perbandingan siapa yang cantik, siapa yang lawa. Siapa yang cantik, siapa yang lawa. Kita relax je, confident je. Apa tak ada perbandingan. Perbandingan itu yang mendatangkan benang. Maka tuan-tuan jangan bandingkan. Terutama jangan bandingkan suami dengan suami jiran. Suami kau tak apa, dia nak je jemur kain. Suami aku jangan harap. Nampak tak? Jangan bandingkan. Allah yang tahu kenapa dia hantar suami itu ke kita. Bukannya kita ke you all. Ya, kita macam share pula kan. Allah yang tahu. Ya. Jadi jangan kita compare. Jangan kita buat comparison. Kalau buat compare nanti masalah. Anak pun macam tu. Baju pun macam tu. Apa yang kita miliki nikmati dengan happy. Jangan pernah bandingkan sama sekali. Siapa kita nak bandingkan? Kita cuma manusia. Kita kena terima apa yang Allah nak bagi kat kita. Apa Allah nak bagi kat kita? Allah nak bagi cucu, tak bagi cucu, bagi mantu, tak bagi mantu, tak pulang dia. Karena cucu, mantu, suami itu amanah. Kalau tak dibagi, maknanya kita, Allah nak jaga kita, nak mudah jalankan aktiviti. Nak mudah jalankan aktiviti. Ada juga kawan saya. Dia kata, suami saya macam, alah, kau minta pasah aja. Kenapa? Oh, minta pasah. Sekarang ni kalau masuk kumpulan ibu tunggal, lagi senang kita jalan-jalan.
Dia nak senang masuk kumpulan ibu tunggal, nak jalan-jalan. Ya, lepas tu dia rujuk kat saya, dia tanya, Ustazah, ada kawan memanglah suami saya. Dia kata kalau nak jalan, setenang yang dibayangkan ataupun terbalik daripada apa yang dibayang. Ya, belum tentu lagi tenang yang cerita lah kawan. Karena cara dia berjalan dan kita berjalan beza. Ibu tak percaya tuan-tuan, sebab kita tak tahu siapa kita dalam perjalanan. Ada tak yang tahu macam mana cara kita jalan? Tak ada yang tahu. Tu yang orang kata, awak jalan langkah, lajulah, awak jalan langkah, berbalik dah, awak jalan. Tak ada siapa tahu. Diri dia tak tahu, maka dijadikan apa bacaan oleh orang lain. Ya? Bismillah sekalian. Ujian yang kita kena hadapi adalah ujian yang Allah nak bagi untuk kita. Jadi kita jangan sibuk membuat perbandingan sebelum ujian kita bagi jawapan yang sebenar. Ya? Bagi jawapan yang sebenar kepada ujian yang Allah bagi pada kita. Jadi kalau kita zaman-zaman teknologi ini, untuk muslimat ini adalah memang sangat ketara, ujian-ujian yang sangat memberikan sengsara kalau dia tak ada ilmu pengetahuan yang Allah sedia. Ilmu pengetahuan yang Allah sedia itu kat mana? Di Quran. Quran adalah ilmu pengetahuan yang Allah sedia. Karena macam saya kata tadi, Allah kata kalau kamu susah tak ada anak, kamu susah tak kahwin lagi, kamu susah tak ada cucu, kamu susah tak dicintai, kamu susah. Ala tatma'innul qulub. Ingat Allah, kamu tenang. Kalau kita ingat, contoh ingat suami itu sangat sayang gitu, tak boleh jauh. Susah juga. Kita nak pergi dengan kawan, tapi suami tak boleh jauh contoh dengan dia. Ya, masa dekat bilik air pun tanya, ya, masuk bilik air pun tanya. Ya, tapi ketika masuk mahkamah, ya. Dulu masa baru-baru masuk bilik air pun rasa tak nak jauh. Walaupun tutup hidung tak masuk sekali. Tapi ketika masuk mahkamah, hidung pun nak jumpa. Ya, macam-macam nampak. Kan? Jadi kembali kepada Allah. Allah yang tahu. Okey? Kena beranikan diri kembali kepada Allah. Jangan kata, alah, senang cakap. Ya? Bukan masalah senang cakap. Masalah siapa yang betul-betul ikhlas mendengar Al-Quran. Ya? Maknanya kalau kita rasa ilmu daripada Al-Quran itu adalah ilmu yang diperlukan, maka ciri-ciri kemanusiaan itu adalah akan mengikat kita dengan ilmu Quran. Baik ketika mengaji Quran, ketika diajak mengaji, kita tak peduli. Orang kata, kita mengaji kat masjid, ada kelas mengaji sekarang. Ya ke? Tapi saya nak tengok, nak cari kelas Taranum ada? Taranum. Okey lah. Ada juga. Ketika dia datang kelas Taranum, memang Ustaz Marano, tapi dia termenung. Ya? Apa itoknya? A'udzubillah bayati saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah semua masuk, keluar kembang hujung. Contoh. Ya. Sebab apa? Ketika berdepan dengan orang yang nak semak kita, memang menyemak kepala. Jadi jangan tunjuklah kita yang kata tunggu nak power baru kita nak mengaji. Setiap jumpa dengan orang mesti kita akan ada gabra dan gemuruh. Jadi jangan tunggu hilang gemuruh, mengaji sampai hilang gemuruh. Jangan tunggu hilang gemuruh baru nak mengaji. Ya, saya tak berani lah saya ni. Macam pakai insen kalau orang tengok. Tak mengapa, mengaji je terus. Walaupun takut. Itu kerana orang nak mengelak daripada rasa takut tu mengaji online. Saya walaupun tak datang kelas, saya online. Kenapa nak ngaji online? Senang ngaji online, tak ada orang mengata. Senang ngaji online, tak ada orang mengata. Tapi Al-Quran cara ambil bukan seperti itu. Cara ambil Quran tak boleh dengan online. Dia kena offline. Ya? Online itu adalah sebagai satu pemudah. Tetapi yang paling indah adalah kita berjumpa. Maka perjumpaan itu yang kita kena. Karena ketika berjumpa itu macam-macam memberikan obat, tenaga. Ya, tenaga baru untuk kita. Sebab apa kita gemuruh? Sebab tak pernah merempung kumpulan ramai. Ya?
Ustaz kalau nak suruh bangun daripada sini ke sini pun gemuruh juga. Cepat bangun. Tak berani lah. Tak berani. Saya tak suruh Puan Sri. Ya? Kalau suruh bangun daripada sini, sebab tak biasa. Tapi yang pegang kamera berani je dia bangun. Dia biasa. Dia dah biasa bangun. Ya? Tapi bangun kat sini ni biasa. Cuba suruh angkat kamera ke sana. Dia fikir 2 kali juga. Kau mana aku nak lalu. Ya? Jadi jangan tunggu tuan. Jangan tunggu. Penyakit-penyakit memang ada di tubuh badan kita. Yang penting kita ingat bahawa peluang nak mengaji ni hanya sekali. Tak akan ada datang 2 kali. Tak datang berkali-kali. Hanya sekali untuk mengaji. Maka yang pertama sekali, ketika kita mengelak daripada hakikat nak mengaji secara real dan nyata seperti ini, tapi kita ambil teknologi, itu adalah ujian yang sangat berbahaya. Sehingga kita tak ada jawapan yang cemerlang untuk memberikan satu kepastian nak tenang hati kita dalam mengaji. Macam mana nak tenang? Kita hanya mengaji online. Tapi kita tak pakai macam-macam dah beli. Dah beli bedak, dah beli make up semua tak pakai. Dah beli baju tak pakai. Ngaji pakai baju kelawar. Ketika kita mengaji pakai baju kelawar bukan dosa, tak ada masalah. Apa yang dosa ni duduk dalam rumah. Tetapi ingat, baju-baju kita adalah almari merintih nak minta mengaji. Baju kita adalah almari merintih nak minta ikut mengaji. Tapi kita berdeka tak nak pergi ngaji. Kalau kita pergi ngaji, kita pakai tudung, kita pakai peronsak. Pakai bil api, ayam baju. Semua menunggu. Dan semua menjadi bukti, menjadi saksi di akhirat nanti mereka akan ikuti. Kalau tak percaya, mati dulu. Ya, mereka akan ikuti semua. Jadi kalau kita hanya duduk online saja, satu je baju kelawar. Ya, baju kelawar yang memang dah sedia nampak ketiak, koyak pula. Ya, dah lah nampak ketiak baju kelawar kan. Tapi kalau nak pergi orang kahwin, lawa-lawa. Nak mengaji, baju kelawar. Macam mana cara kita memperuntukkan dan memperuntukkan masa persediaan untuk memberi bekalan? Allah yang memberi, tapi kita tak ready untuk berdepan dengan dia dalam keadaan berseri. Dalam keadaan berseri-seri. Allah suka yang cantik-cantik, maka percantikkanlah diri. Kita nak datang masjid, nak pergi ngaji. Orang biasa kalau nak pergi ngaji, dia baju style pergi ngaji. Kalau pakai cantik sikit macam hari ni, macam ada function je kau. Ya? Ingat, jangan dengar manusia. Ingat Allah. Baju ini Allah bagi. Ya, bukan dia yang bagi, bukan yang cakap tu bagi. Allah yang bagi. Ketika Allah yang bagi, maka kita pergi ke rumah Allah kena cantik, kena berseri. Kerana kita nak tunjuk dengan Allah. Ya, kalau tidak, kenapa? Allah kata kamu pakai yang cantik-cantik untuk orang lain menarik melihat kamu dan dia akan rasa tak ragu untuk berada di sisimu. Jadi kalau pakai, kalau pergi masjid dia tudung macam ini, takut. Ada tak pening? Air. Air lah tudung tu. Ya? Jangan keda sangat, jangan keda. Jangan berkira. Kenapa engkau buat lama-lama air maju? Yalah, Allah bagi baju yang kena iron. Supaya sabar, supaya boleh berzikir, supaya boleh berfikir. Ya? Jadi janganlah. Sekarang senang je, pakai baju yang tak payah iron. Tak payah iron. Senang pakai baju yang tak payah iron, tapi tak pergi ngaji juga. Kalau senang, kenapa kau tak datang? Alah, baju aku dah tak kering. Kau faham lah banjir sekarang. Allah, alasan pula. Alasan dah masak lagi. Lepas tu pergilah beli rice cooker yang masak sendiri. Tak ngaji juga. Kenapa tak datang ngaji? Allah, aku sibuk masak, anak cucu balik. Kan kata rice cooker tu masak sendiri. Kau pergilah ngaji dulu. Ya, rice cooker masak. Mana kita lah beli, himpun-himpun tapi tak jadi juga. Tak jadi juga. Kenapa? Nawai itu membeli. Nawai itu membeli itu ikut-ikutan apa orang beli, kita beli juga.
Cantik lah kau punya. Cantik, beli. Padahal tak guna. Ya, pinggan cantik dekat kedai beli. Tapi guna polisterin pakai buang juga. Ya? Kenapa tak pakai pinggan-pinggan kaca tu? Alah, susah nak basuh. Dah kalau pakai buang tu tak susah buang. Susah juga buang. Ya? Nak kena pergi tengok tong sampah dulu, nak kena tunggu. Susah juga. Tak ada yang senang. Tapi yang menjadi senang adalah apabila hati kita jelas. Hati kita ikhlas. Hati kita ikhlas. Ikhlas melakukan tenaga yang dibagi, kita syukuri sehingga buat aktiviti yang Allah sukai. Ya, itu syukur. Mana kalau ada masalah dekat rumah, anak cucu sepahkan kain, alhamdulillah ya Allah, si baik ada cucu sepah kain. Ada juga sesah jari. Ya, sebab kalau kita nak caci, nak kutuk memang tak cukup masa, sambung-sambung aja. Kau ni kalau kau nak balik memang aku tak boleh duduk diam, tak apalah kau ni. Pergi balik ke belah bapak kau. Ya, sambung-sambung dapat. Tak berhenti. Ya, padahal kalau betul dengan datangan ya Allah, ya, kau kurniakanlah aku kesihatan supaya boleh memberikan khidmat kepada keluarga agar mereka gembira ketika jumpa. Ya, engkau titipkanlah hidayah kepada mereka dan berikan aku adalah hamba yang sentiasa ikhlas menjalani dan menerima keluarga. Ya, lupa berdoa. Padahal doa itu adalah penting. Ya, doa itu penting. Itu yang tadi Ustazah baca doa lama. Ya, kadang kalau kata baca doa lama, apa Ustazah baca doa? Ya, lama baca doa. Tapi kalau fikirkan perintah baca doa tu daripada Quran, hasil sepanjang masa kita nak doa je. Ya, nak doa je. Minta ya Allah, ya. Nak doa ya Allah biarlah Ustazah cepat berhenti. Doa juga. 2 minit lagi. Ustazah dia betul. Baru cakap 2 minit lagi sampai hati. Sampai hati gitu. Tapi tak apalah, dia akan jemput lagi tu. Mana kalau tu dia tak jemput dah. Muslimat adalah tuan sekian. Saya nak bungkus. Ya, sebab dia orang dah suruh bungkus 2 minit lagi. Yang kita kena lihat yang pertama sekali adalah apa yang saya raung-raungkan tadi. Pertama sekali kita kena kenal pasti ciri-ciri fitnah itu apa bahaya bagi kita muslimah. Ciri-ciri fitnah yang datang bahaya daripada kita, untuk kita muslimah. Sehingga kita ada penyekat, iaitu ilmu pengetahuan yang kita dapat daripada Al-Quran yang hebat. Maka kalau kata ikut sunnah Nabi yang paling besar, kita kurang peduli, iaitu mengaji dan menghayati serta menikmati apa yang Allah bagi. Itu sunnah besar. Kalau sekadar sunnah gula kucing, sayang kucing, itu biasa. Tapi sunnah untuk nak mengaji itu, nak tahu apa sebenarnya ujian-ujian yang datang. Karena Allah bagi ujian untuk apa? Ujian Allah bagi untuk kita lagi power dan lagi selesa. Kalau tak ada ujian, tak selesa. Kalau duduk kat universiti belajar, dia tak tahu selesa. Tak selesa. Kita mesti akan berdepan dengan peperiksaan baru kita rasa segar tubuh badan. Segar tubuh badan lepas periksa. Segar tubuh badan ketika masuk dalam dewan peperiksaan. Segar. Maka oleh itu ketika kita buka mata pagi, kena rasa segar. Kesegaran itu bukan hanya dilafazkan dengan doa alhamdulillah. Apa doa tidur? Doa bangun tidur, kena tidur dulu kan? Lepas tu bangun baru baca. Doa bangun tidur kan? Ya, pandai sebelah ini dia tidur. Dia baru baca doa. Sebelah ini tak tidur. Dia baca doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita dah asaskan doa segala puji bagi Allah, janganlah kita tuntut pujian daripada manusia yang tak kedaya bagi pujian pada kita. Ya, suami balik makan. Sedap tak? Biasa je. Alah, sampai hati tak pakai cakap sedap. Sedap. Padahal dia tolong makan pun dah syukur. Boleh makan pun dah syukur. Ya, ini tidak. Kalau hidang makan dia. Kalau aku tak masak, aku belum orang-orang. Tadi juga baca doa bukan main. Baca doa bangun tidur tu. Nak sediakan sarapan, boleh mengutuk. Nak ke bulu. Nasib baik dia orang tu pergi masjid, dia belajar. Jangan jawab.
Dia tak jawab, dia senyap saja. Ya? Kalau dia jawab, kalau aku tak makan, masak saja. Penuh rumah masakan. Ya. Dan kalau mereka tak makan, penuh rumah masakan. Tak makan-makan, kita masak. Orang perempuan pun suka masak je kan. Suka masak. Kalau tak masak pun order. Order je. Jadi fitnah yang pertama adalah kita sentiasa mereka-reka mengada-ngada benda yang tak ada. Yang tak ada apa? Tak terdaya untuk kita pastikan siapa jodoh kita, siapa cucu dan menantu kita, macam mana hidup kita seterusnya yang akan datang. Lalu kita reka, engkau tunggu aku tahu, tunggu aku. Satah ni kata sekejap lagi, dia berhenti lah. Tunggu aku. Nampak tak? Lalu contoh confident, tak ada Islam. InsyaAllah. Ya? Kita konsen tu duduk di sini. Mana jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada, jangan kita tunjuk power. Bahawa masa kita punya, Allah yang punya, Allah amanahkan masa tu untuk kita. Jadi amanah itu kena jaga. Ya? Jangan kita terbalik nak tunjuk power dengan amanah ya, dititipkan pada kita. Dia tunjuk power tak adalah, menantu kau tak beli apa ke? Menantu aku Alhamdulillah. Kalau musim-musim macam ni memang mereka jaga. Ya. Itu tunjuk power namanya. Padahal Allah yang bisikkan kepada menantu dia untuk beli apa-apa. Yang menantu seorang lagi itu tak dibisikkan supaya dia boleh makan yang ada. Kalau dibisikkan bawa balik juga, sementara kat rumah ada, siapa nak makan? Jadi tuan-tuan, kalau ada orang yang nak guna, contoh, ada menantu kadang tak kerja, ada suami tak kerja, makan je apa yang ada, jangan lain. Tak kerja, duduk lepak je. Tak ada. Dia pun rezeki Allah sedia, kita pun rezeki Allah sedia, cuma cara yang kita lihat saja. Jadi kalau kita ingat Allah, ya Allah, ya, ketika ini engkau dah titipkan keluarga. Engkau keluarga ini adalah terus kau berikan bimbingan agar kami tenang menjalani kehidupan ini. Baik, sama-sama mengharungi kehidupan. Kalau tak ada kerja, sama-sama makan saja. Ya, sekarang ini tak ada yang lapar lah. Semua orang boleh makan. Jadi jangan mengada-ngada. Apabila mengada-ngada ni yang disuruh datang ngaji untuk datang tubuh badan kita, tapi kita mengada-ngada nak mengaji dalam online. Ya, nak ngaji dengan online. Lepas-lepas ngaji online tu rupanya bukan ustaz tu yang mengajar. Memang mula ustaz tu, tapi bukan ustaz tu, ustaz lain. Dah, tunggu kita balik, kita menyesal. Tapi kat sini walaupun tak berapa seri, happy, seri, tak ada kan. Tapi okey lah, not bad lah. Jadi ketika kita merasakan mengada-ngada, maka dia akan datang satu idea baru, iaitu memburuk-burukkan. Memburuk-burukkan diri kita. Aku siapalah. Bagi tahu dia duduk sana sikit. Alah, dia nak dengar ke aku cakap. Siapalah aku ni? Nampak tak? Memburuk-burukkan. Tak cakap lagi. Cakap dulu. Ya, bagi salam dulu. Ya, Assalamualaikum. Cantik kerongsang awak. Ya, Ali puji dulu bagi cantik kerongsang. Ya ke? Sebab dia selama ini tak ada orang puji. Tak ada orang bagi salam. Tak ada orang doakan dia. Tiba-tiba ketika dia datang, ternyata terbalik daripada apa yang diangka. Orang masjid ni sangat mulia. Ya, orang mengaji ni sangat mulia. Kita jangan meneka-neka, jangan memburuk-burukkan keadaan yang sepatutnya menjadi peluang untuk kita sama-sama gembira. Sama-sama gembira, duduk di rumah Allah, duduk saja, tak ada apa soalan, tak apa. Kalau ada soalan, saya tanya, saya jawab. Tapi memang tak ada soalan lah, sebab masa sekejap je. Yang kedua, ciri yang menunjukkan kita teruji. Dan ujian itu adalah sangat terkesan, sama ada kesan negatif ataupun positif, sangat bergantung macam mana cara kita kendalikan. Karena daripada ujian tak boleh lari. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu merasa nak masuk syurga, nak bahagia tapi belum teruji? No, tak boleh. Ya, mesti teruji. Tetapi macam mana kita nak hadapi ujian? Kita kena sentiasa kenal pasti. Macam mana seorang ibu boleh mengandung 7 kali? 7 kali mengandung rajin dia berjalan walaupun tak selesai tidur. Karena kenapa? Dia kenal pasti apa yang tanggungjawab dia tu. Tak adalah sekali-kali, bang, ambil ni. Tak ada. Dia tetap jalan, masak untuk suami semua kan. Tak ada yang menolak. Kenapa? Kerana dia fikir. Dia fikir matlamat, dia fikir tujuan, dia fikir ketugasan. Tak ada yang dipindahkan. Ya, walaupun malam tak boleh pejam, tapi tetap juga dijalankan. Ini ujian. Karena kenapa? Nak rasa gembira. Nak rasa cinta akan semakin power di antara keluarga dan dia dengan suami dia. Nak itu.
Kan? Nah, kalau tak ada, jadi rasa cinta tu macam longgar-longgar lah. Apabila seorang itu menerima berita, ya, maka berita itu kena selidik dulu. Jangan terus nak. Ya. Apa-apa pun berita. Kita jangan terus, yalah, tak sangka pula kan ya. Yalah, aku tak sangka. Memang aku dulu ada dengar. Dulu ada dengar, mesti berubah sekarang. Tak sama dengan dulu dah. Ya. Lagilah soal-soal yang bidang-bidang kes-kes yang ada syaratan-syaratan penguatkuasa. Kita jangan menghuru-harakan dengan berita-berita, kata-kata yang membuat bingit telinga. Ya? Kita dengar sebenarnya tak apa, dengan kes-kes yang bahaya-bahaya tu tak berapa bahaya, tetapi kata-kata yang di-upload, yang di WhatsApp, yang di-post-postkan, itu yang membuat kita derita. Dia umpama iklan bahaya yang diletakkan di muka kita. Ya? Saya selalu suka menganalogi kalau ada bas berjalan, ada orang iklan ubat gigi. Kita pun senyum. Tapi kalau ada bas berjalan, ada orang tu, takut kan? Takut. Kita pun takut. Kena promosi tu. Jadi kita sebagai umat Muhammad kena promosi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Di mana akhlak itu? Pertuturan dan perkataan. Jangan sekali-kali keluarkan ayat yang mencela. Di mana bermulanya? Dalam keluarga. Walaupun keluarga kita dah sebut biasa-biasa, bahasa yang kita mesra, cuba tukar-tukar. Sekali-kali jangan tanya bang. Bang. Apa macam cap sangat. Sekali-kali lentokkan sikit. Bang. Dia kena sikit-sikit, kena macam marhaban lah. Kalau orang, bang. Itu marhaban. Orang marhaban dia kena macam tu. Ya, itu lain. Kalau apa sakit perut orang marhaban, sakit perut orang biasa lain. Orang biasa, sakitnya perutku. Orang marhaban, sakit. Kita sakit perut dia bergelombang. Ya. Jadi kalau orang-orang marhaban, orang-orang dakwah ni bercakap, ini kan terima lah. Jadi kita ni tak sempurna ilmu, maka kita jangan tambah celana kalau kita benda tak tahu. Ya? Kita tak tahu, dia ada disiplin ilmu-ilmu yang dia ada. Kita tak ada, maka kita kena terima. Yang boleh guna, guna. Yang tak boleh guna, padamkan untuk biarkan angin berlalu. Maka jangan kita mengada-ngada. Ya? Kita jangan terima ataupun membawa perkabaran-perkabaran yang mendatangkan satu bahaya. Terutama sekali adalah bab keluarga. Ketika tengok suami, aku tengok macam muka suami kau tadi ke? Ya ke? Aku tahulah suami aku takkan dia paling kadar. Dan dia orang komputer depan kawan tu, sampai ke rumah, suami balik, yang naik ya. Yang pakai baju kita nak pergi makan kat luar. Gerah yang muka. Suami pun, kenapa ya? Ayam mengandung lagi ke? Suami tanya, ayam mengandung lagi. Mengandung lah. Yelah, mengandung. Dah tak tahu kenapa. Rupanya ada kawan hantar mesej. Dia kata, sekarang ini teknologi, tentu orang dah mati pun boleh peluk sekali. Jadi kenapa yang kita semakin pening, semakin pandai, semakin tak boleh. Orang kata cerdik tak boleh tumpang, bodoh tak boleh diajuk. Cerdik, handphone kiri kanan. Duduk, tunggu. Lepas ngaji tu, duduk tunggu. Tengok handphone je semua. Tak ada tengok lagi hukum tajwid tadi. Ya, semua tengok handphone. Bukan budak muda. Budak-budak yang tak muda. Ya, semua tengok handphone. Kalau suruh buka Quran, okey, sekarang ni aja. Kau solat berapa Aku ke? Aku ke? Aku ke? Sebab tak cemak tengok handphone. Tengok handphone je. Ini bukan orang kat sini lah, mengaji tempat lain, kat luar. Tapi kalau kat sini sama je manusia. Manusia. Jadi tuan ingat, jangan kita membuat satu judgement, ya, keputusan yang kita tak ada pengetahuan. Yang tak ada pengetahuan. Selagi orang itu tak sebut sendiri, dilafazkan sendiri dengan mulut dia, sayang, abang nak pasang dua, kamu rela tak rela, suka tak suka, abang tetap maju ke depan. Ya. Dah dengar macam tu baru kita bersedia. Ya, bersedia apa? Alihkan semua harga kereta-kereta tu. Alihkan kereta. Kenapa alih kereta? Takut banjir. Banjir air mata. Ya. Alihkan. Ya. Alihkan semua. Jadi, adakah ini yang diperlukan, ini orang perempuan tuan-tuan, dia perlukan ilmu pengetahuan.
Maka oleh itu orang perempuan ni sangat suka sebenarnya. Tapi sebab tak tahu cara macam mana ketika dia ada tempat suka. Ni kan tempat suka ni. Tempat suka kan tempat tak suka? Suka kan? Tapi tak tahu cara kenapa dia berada di tempat suka. Sebenarnya dia Allah pilih. Allah yang pilih. Ramai lagi yang nak, tapi tak terpilih. Dia hanya tahu, ada program hari ni kat Masjid Sendayan. Ialah ada program, ada maulid, kemudian ada tausiah. Siapa dia? Tak tahulah. Dia tak tahu. Ya? Dia tak datang, tak semangat nak datang sebab tak kenal. Padahal inilah limited edition. Kalau saja Nur Hafizah boleh tengok lagi. Ini memang tak boleh tengok sampai ke mati kalau tak jemput lagi. Tak jemput lagi tak tengok lah. Sampai ke mati tak tengok lah. Ya, Ustazah Nur Hafizah, Ustazah semua Ustazah tu. Ya, ada dalam TV tu. Sepatutnya boleh tangguh lagi. Ya, boleh tangguh. Maknanya kalau minggu depan tu, bulan 10 tu, kata bulan 10 ada program kan. Bulan 10 ada program tau. Saya dah tahu dah. Tapi tak boleh masuk dah slot tu dia kata. Dah penuh. Nak buat rencana bukan nasib kita. Tetapi nak bagi tahu, bukanlah kita kena lihat peluang-peluang. Jangan kita hanya membuat keputusan atas gambaran nafsu kita. Saya suka salah tu, salah TV tu, nak tengok juga. Ya, kalau lepas tengok dia tak payah makan tak apa. Lepas tengok dia pun kita lapar juga. Ya, baiklah kita. Kalau dah di sini ada Ustazah Aisyah yang tak pernah ada gah. Tapi nanti pagi tadi pun ada ustazah lain lagi. Kita kena kerja dua-dua sekali. Ya, kerja dua-dua sekali. Tapi janganlah, kenapa tak datang Ustazah Aisyah petang? Alah, saya dah datang pagi. Petang tak ada dah. Pening lah. Nak juga buat urusan lain. Banyak urusan. Banyak urusan. Okay. Jadi dalam dua-dua situasi kita menghadapi fitnah hati zaman ni tuan-tuan. Kita yang perempuan itu adalah yang sangat dekat, yang sangat susah untuk dikawal. Sangat susah untuk dikawal dan dibuat keputusan. Tapi kalau kita ada ilmu yang mengikut Al-Quran yang pertama sekali tenteramkan hati yang Allah bagi. Karena hati inilah sebenarnya yang paling berpotensi. Tengok apa-apa kena sakit hati, terasa hati, tak ada hati. Ya, kalau orang nak bawa kereta pun ada brake, ada semua. Dia tak kata brake ya. Nak ke mana? Nak balik dah. Brake ya tak? Nak balik dah, hati-hati ya. Kata hati-hati juga. Padahal brake ada. Nak bagi tahu kalau ada brake, hati tak ada, tak guna juga. Betapa ramai orang kan. Celut tak ada hati. Dia ada brake, kenapa tak brake dulu? Brake dulu biar orang lalu. Tak ada hati lah tu. Tak ada hati nak hidup. Nak hati je. Okey. Yang terakhir, nak bagi tahu apa sebenarnya yang menjadi faktor sebab-sebab yang menyumbang masalah tekanan dalam kehidupan orang perempuan. Yang menyebabkan, yang pertama sekali adalah kepala kita kosong dari pengetahuan. Mengenal siapa kita pada posisi hari ini dan kenapa kita ada di sini, ini kita kena nikmati. Keberadaan di sini kena rasa nikmat. Kenapa? Kerana Allah yang jemput. Ini rumah Allah. Jadi Allah yang jemput kita. Ya, ini bukan jemputan biasa. Urus setia hanya asbab saja. Yang sebenar-benarnya hakikat dia adalah Allah. Ramai lagi yang dah hire baju semalam tapi tak jadi datang. Ya, dah hire baju, dah beli dah order dah tudung putih. Tapi tak putih, tunggu tudung nak putih tak datang. Ya, tunggu tudung nak putih, dia kata baju amalat. Baju amalat tudung putih. Ya. Tudung tak putih-putih, dia tak datang. Kenapa tuan-tuan dan sekalian? Kalau kita tak ada pengetahuan, semua ruang yang kosong akan diduduki oleh makhluk yang dihidupi oleh Allah. Sini tak ada orang, sepatutnya kena penuh sampai sini. Sini tak ada, mesti ada penggoda. Ada penggoda, ada syaitan. Ya? Ada syaitan yang akan membuat huru-hara supaya dada kita tak selesa. Tak selesa ni. Dan kalau penuh kat sini, saya pula tak selesa. Nampak rasa tak selesa je. Mana kita datang perjumpaan, kita tidak selesa. Tak selesa kerana tak penuh. Ketika penuh, tak selesa pula orang yang bagi syarahan. Penuh sangat, tak boleh lenggok. Ya? Penuh. Jadi ketika itu kita kena faham bahawa Allah memberikan keluarkan kita daripada jalan yang zuluman ila nur. Ya?
Zulumat adalah nur. Daripada gelap ke cahaya. Tapi syaitan, dia mengheret kita daripada nur ke zulumat. Kezuluman. Apa maksud daripada nur ke zulumat? Ketika kita dengar hanya cerita orang nak bagi ini, nak beli itu, kita nak beli juga sekali. Ya, sekali-sekali. Walhal yang kalau kita tak guna, Allah tak tanya, tak boleh kita bagi alasan. Saya beli sebab kawan dah beli. Allah tak dengar alasan itu. Ya, Allah tak dengar alasan itu. Begitu juga kalau kita kata kita tak ngaji, kita tak datang ngaji sebab kawan tak datang, tak ada kawan. Nak mengaji pun ada kawan, mati boleh ajak kawan. Boleh tak ketika malaikat datang? Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan. Allah sadar terbuka lagu dari Israel pula. Ya. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Saya tak naklah Sadir ni nanti. Tapi yang itu rakaman dia tak siap lagi. Memang tak akan siap. Memang tak akan siap lah. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan kita tak boleh ajak kawan mati sekali. Ya, malah kalau tak mengaji, kawan tak mengaji, biar dia tak mengaji, kita pergi ngaji. Takut-takut kalau dia mati dulu, kita tak mati lagi, maka dia akan merasakan kehebatan dia punya kawan yang suka mengaji. Dia boleh tempias, dapat kawan suka mengaji, dia tak mengaji. Maka apa yang kurangnya, apa yang tak manfaatnya kita datang mengaji tu, walaupun tak ada kawan. Jadi orang perempuan kena fikirkan tentang tugas-tugasan dia, walaupun dia seorang kena juga jalankan. Kalau benda itu adalah benda yang baik. Ya? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Jadi syaitan itu adalah makhluk yang lemah. Tapi kita yang bagi modal kepada dia. Modal apa? Modal nafsu. Kena dia di-create jadi perahu, maka dibawa kita pada tempat yang lebih bercelaru. Ya, nafsu. Kan nak cepat-cepat sekarang ni kan nafsu. Bukan perlu pun nak cepat. Kenapa cepat berhenti? Saya nak pergi ke lain lah. Nak pergi ke lain. Kalau ke lain itu apa penting? Kalau ke lain itu adalah bermanfaat, tak apa. Ni takut ke lain memang ke lain. Takut betul-betul ke lain. Jadi ketika kita tak malu, pasal tu, balik lah. Balik nak tidur. Nak tidur, nak pergi mana lagi? Itu namanya adalah nafsu. Jadi syaitan memang sengaja dibuat gatal tempat duduk tu. Ya, dibuat lengah lutut tu. Syaitan tu. Ya, dibuat ngantuk. Aku sadar aku cakap. Buat ngantuk. Apa hati ngantuk? Tengah hari ngantuk, pagi ngantuk. Bila yang tak ngantuk? Biasa datang ceramah ketika tak ngantuk. Kalau ceramah saya paling power salah orang ngantuk. Itu paling mencabar. Tapi kadang-kadang selesa juga lah orang ngantuk, kita cakap je. Nanti kalau jemput lagi, cakap tu lagi. Sebab orang tak dengar orang ngantuk. Itu hikmah orang mengantuk ketika ceramah. Hikmah orang mengantuk ketika ceramah. Kalau ada ustazah-ustazah yang pelajar dia mengantuk, ngajar je. Tak payahlah nak ambil rotan nak sebat dia. Hei! Tak payah. Buat lemah syahwat. Jadi muslimin dan muslimat dalam tak tahulah. Okey. Dalam hidup kita ni, kita kena ikut Nabi. Ya? Kita kena ikut Nabi. Kenapa ikut Nabi? Karena Allah perintah. Apa bukti Allah perintah? Iaitu baca Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa dia? Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, pada diri Nabi itu ada teladan yang baik. Teladan apa yang penting kita pertimbangkan dan kita kena betul-betul hadam? Yang pertama adalah siddiq. Nabi sentiasa cakap benar. Kita kena sentiasa cakap benar. Kenapa
daripada kita cakap yang tak benar, kita sendiri akan merasa tertekan. Tuan nak datang masjid, anak nak ikut, cucu nak ikut. Tak ikut lah. Nanti susah. Ya, susah nak. Kau duduk je, tengok TV tu. Suruh dia tengok TV. Nanti apa mak bawa balik ni. Lepas tu, tengok tepi kiri kanan tak ada jual apa. Kan susah. Ya. Lagilah kalau kata tak payah datang lah. Ustazah tu macam garang, nanti marah kau. Padahal Ustazah tak garang pun. Walaupun muka dia garang, tapi hati di taman. Ya, hati macam ada taman. Jadi jangan Ustazah yang dikata marah. Kemudian kita yang kedua adalah Nabi yang beramanah. Amanah dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan apa saja yang anggota kita ada. Ketika Allah kata tutup, maka tutup. Ya? Ketika Allah kata sujud, maka sujud. Ketika Allah kata gunakan tempat yang baik-baik, maka gunakan tempat yang baik-baik. Karena Allah mengetahui ketika nak dibagi tentunya untuk kita happy. Bukan ketika nak dibagi untuk kita berkelahi. Kita berkelahi baru nak kata Allah dah nak berkelahi je. Ya? Allah tu, kalau kata Allah hendak kelahi, kan Allah hendak juga engkau happy. Kenapa kau tak pilih happy, pilih kelahi? Pilih dah happy. Tapi happy jarang-jarang sekali. Berkelahi memang maju ke depan. Ya? Sifat Nabi, siddiq, amanah. Tabligh, sifat Nabi adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Jadi tuan-tuan ketika jauh dari tempat mengaji, jangan fikir dua kali untuk sampaikan kepada orang, terutama sekali adalah keluarga kita. Sampaikan keluarga, aku datang pun, tengoklah nanti kalau aku balik, Ustazah dah balik, mulalah kali aku. Biasa keluarga kali kan, balik kampung pun, Ustazah kita dah balik. Biasa kalau anda datang masjid, ini mesti seorang yang unik daripada 9 ataupun daripada 5 ataupun daripada 6. Tak ada yang satu keluarga 6 datang masjid. Dalam 6 adik-beradik, seorang pergi masjid. Seorang tu lah yang kena bully, seorang tu lah yang kena beli, seorang tu lah yang kena dikata, dia yang rajin mengaji, suruhlah dia baca doa. Boleh, tak ada masalah, boleh baca doa, tapi dia tak dengar. Kita baca doa, dia baca WhatsApp. Kita baca doa kepada dia, ya Allah, kurniakanlah kebahagiaan kepada keluarga ni. Dia pergi tengok kiri, tengok kanan, tak ada dengar. Itulah Nabi menyampaikan kebenaran. Yang tak benar tu jangan sampaikan. Sampaikan terutama sekali adalah orang yang paling dekat. Ketika kita kenal ada satu restoran makanan yang sedap, kita akan ajak orang yang dekat. Dan kita kena nikmati dulu, bukan kita kata, restoran tu sedap. Kau dah makan ke? Tak ada lagi, kau dengar orang. Kita kena datang dulu, makan dulu, rasakan dulu, baru kita bagi tahu. Maka mengaji, ya, datang mengaji, pelajari, sampaikan. Sampaikan kepada orang-orang. Kemudian yang keempat apa? Patana. Apa maksud patana? Bijaksana, bukan bijak sini. Ya? Mana macam mana nak bijak? Itu yang kita terpijak. Kalau kita tak bijak, kita terpijak. Dipijak oleh suami, dipijak oleh syaitan, dipijak oleh kawan, dihina. Apa orang perempuan ni? Orang perempuan ni kena turut. Ya? Orang lelaki boleh 4, orang perempuan tetap 1. Dihina. Contohlah. Orang perempuan ni kalau tak boleh masak, bla 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 bla. Orang perempuan ni kalau tak boleh ini, blu 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 blu. Semua ada je orang perempuan yang digunakan. Ya? Tetapi nak bagi tahu kalau dikata fatanah, kita jangan sambut dan jangan sahut apa yang diucapkan. Kerana orang yang mengucap itulah dia punya sikap. Itulah dia punya sikap. Ya? Sebab perkataan dia adalah senjata untuk mencantah dia. Tak adalah kalau orang mengata kepada isteri ataupun kepada anak-anak dan menantu, berarti tidak ada pokok yang akan dijolok kalau pokok itu tak berbuah. Ya, mesti pokok itu berbuah. Ya, ketika berbuah maka dia akan jolok. Jadi kalau kita berilmu maka mesti akan ada pengganggu, peragu dan membuat provokasi supaya kita berhenti daripada mengaji. Itu masuk program syaitan sekali. Ya, syaitan turun. Maka itu sempurna Maulid Nabi dan kita ala-ala dah berjumpa di tempat yang cukup happy ni, maka cuba pelajari 4 perkara yang ada di sisi Nabi SAW. Padahal kita nak pelajari tentang Nabi lelaki, kita perempuan. Ya, tuan.
Dah pernah bersalin belum? Kalau bersalin, dulu-dululah. Sekarang je. Dulu kan semua doktor lelaki. Kenapa kita pergi percaya dengan lelaki? Lelaki tu tak bersalin. Tak bersalin pun doktor tu. Tapi kita, buka je dengan selesa. Tolong saya. Dan dia tak tahu pun. Dia tak pernah. Kenapa ikut? Kerana ilmu. Ya? Ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu yang kita menjadi ikutan. Tapi kalau kita kata cinta Nabi, tapi kita tak mengaji, tak utamakan Al-Quran, kita lebih utamakan kawan, ini mula keresahan dalam kehidupan. Kalau kita lebih mengutamakan kawan daripada Al-Quran, ya, lebih mengutamakan syaitan daripada perasaan. Perasaan kita nak mengaji, perasaan kita nak mengkaji, perasaan kita nak mencintai Nabi, tapi kawan entah ke mana-mana dia ajak kita bulan. Kalau nak ajak ke masjid sakit kaki, tapi dia ajak berjalan dia dulu bulan. Ya, jom kita pergi masjid. Alah, aku tak selesa lah hari ini, macam lutut aku dah mula. Lepas tu, aku dengar orang nak pergi Terengganu ni. Kau masuk nama aku laju je masuk nama, kalau dia nak pergi berjalan. Aku kata sakit kaki tadi, tak apalah, nanti dia rasa nak pergi tu bertebuh kot. Dia nak pergi daripada rumah nak ke masjid, tak ingat mungkin di tengah-tengah masjid sembuh. Ya, tengah-tengah perjalanan sembuh. Kita daripada sini nak pergi Mekah, sampai Mekah sini macam pergi doktor, jumpa doktor, macam-macam sakit. Sampai ke sana kita boleh bangkit. Siapa yang kehendak? Allah. Mana kalau kita memberikan anggapan positif kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita positif juga. Ya? Jadi ini tuan-tuan dan sekalian, kita kena ikuti. Apabila kita berada dalam situasi seperti ini adalah sebagai satu nasihat yang cukup penting untuk kita cuba mengulang kaji untuk diri kita sendiri dan kita praktiskan dalam kita punya keluarga. Terutama sekali adalah bab berkata-kata. Ubah suai perkataan. Walaupun kita dah santai untuk bercakap, engkau, cuba buat bahasa-bahasa yang lembut, sayang, ya, anak umi, cucu nenek. Walaupun dia memang geram, pendek, gigi palsu nak cabut masuk ke dalam. Tapi cakap juga kena cakap ya lembut-lembut. Supaya dia kata, nenek ni dah cakap lembut-lembut, sekarang nak buat tabiat ke? Ya, kalaupun dia tak cakap mati tu, mati juga. Tak semestinya ketika kita cakap baik mati. Okeylah. Kan? Ketika nak cakap baik-baik baru mati. Daripada kita tak cakap baik lagi dah mati. Ya? Mana ya? Rugilah kita kalau tak cakap baik lagi dah mati. Jadi ingat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, di situ kita bagi tumpuan bahawa orang yang akan ada matlamat kehidupan dunia ini adalah sementara, yang kekal di sana nanti, maka ikutilah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Apa ayat itu bukan ayat untuk jual burger supaya ramalkan semua. Yang bukan ayat hanya untuk mencinta, tapi cinta dia itulah lebih bermakna daripada cinta-cinta orang-orang yang tak membalas cinta kita. Allah tak cinta kita tak cinta Allah, tapi Allah cintakan kita. Sehingga segala yang kita ada adalah dibekalkan untuk kita sedar mencintai dia adalah yang membawa kita bahagia. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. Minta ampun dan maaf. Disusun 10 jari. Apa yang saya cerita dan kongsikan hari ini adalah untuk memperbaiki diri saya, kerana mulut saya sangat dekat dengan telinga saya. Dan saya dulu yang lebih clear untuk merasakan apa yang saya bawakan hari ini. Terima kasih kepada semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Minta ampun dan maaf kalau ada yang tersinggung, yang terlukai. Tidak ada tujuan untuk menyakiti. Di sini semata-mata untuk berkongsi. Selepas ini kita akan kembali ke tempat masing-masing yang kita miliki. InsyaAllah. Kita tutup majlis dengan membaca surah Al-Quran sebagai satu nasihat masa, agar masa tidak terbuang menjatuh saja. Kemudian kita akan lafazkan sedikit doa sebagai penyenang untuk kita bersama-sama di kemudian hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami menandatangani rumah yang tenang ini, ya Allah, di tempat yang mulia ini, ya Allah, agar Engkau kurniakan barakah kepada mereka yang telah membangun bangunan ini, ya Allah. Masa yang masih tersisa ini Engkau kurniakanlah keberkahan agar kami boleh menjalankan apa yang Engkau perintahkan, jauh daripada segala kesesatan, jauh daripada dosa-dosa yang kami tak sengaja ataupun kami sengaja, ya Allah. Ya Allah yang Rahman Rahim, jadikanlah perjumpaan pagi ini adalah perjumpaan yang Kau redai, perpisahan kami perpisahan yang terlindungi, agar kami tidak mengulangi dosa-dosa yang membuat kami tersakiti di dunia dan akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau ada antara kami yang sakit, Kau datanglah penyembuh agar mereka boleh menjalankan tugasan dengan tidak mengeluh. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang dihimpit dengan berbagai persoalan kehidupan, kejiranan, kekeluargaan dan keuangan, Engkau datangkanlah jalan penyelesaian agar mereka tenang menikmati kehidupan yang sementara ini, ya Allah. Ya Allah, apabila Engkau titipkan rezeki kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang hadir dan tidak hadir, rezekikanlah mereka dengan rezeki yang barakah, yang melimpah, mencukupi untuk nafkah diri, nafkah keluarga, dan boleh dikongsikan dengan gembira kepada siapa yang memerlukan, ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ya Allah ya Rahman Rahimin, campakkanlah limpahan rahmat-Mu kepada mereka-mereka yang menyayangi kami, yang kami sayangi, kepada mereka-mereka yang hadir hari ini dan yang tidak hadir dan tidak sempat hadir, ya Allah. Selamatkanlah iman kami, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah maruah kami, ya Allah. Tutuplah air kami di dunia, tutuplah air kami ketika masuk kubur, tutuplah air kami ketika di yaumil mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, capatkanlah taufik dan hidayah-Mu dalam dada kami, dalam dada keluarga kami, anak-anak kami yang berada di universiti, yang mereka tengah mencari rezeki, yang berada di tempat pengasuh, karena kami untuk menitipkan mereka dalam penjagaan agar mereka jaga dengan keikhlasan, jaga dengan penuh kasih sayang, tidak mendatangkan satu kemudaratan kepada zuriat-zuriat kami dan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahim, jadikanlah rumah-Mu ini adalah rumah mendatangkan barakah dan menjadi barakah juga kepada mereka yang telah membangun rumah ini dengan titik peluh mereka dengan rezeki yang Kau titipkan kepada mereka. Bahagiakanlah mereka, ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa berukhuwah, tidak mendatangkan telingkah, tidak kami mendatangkan masalah, dan jadikanlah kami menjadi umat Rasulullah SAW yang akan ditunggu oleh syafaat baginda nanti di akhirat, ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ya Allah ya Rahman Rahimin, mudahkanlah segala urusan kami, urusan dalam keluarga, urusan dalam niaga, dalam apa saja yang kami uruskan, ya Allah. Ya Allah, limpahilah rahmat-Mu kepada pengurus majlis pada hari ini, ya Allah, kepada seluruh jajaran EJK, kepada seluruh ahli-ahli masjid ini, agar mereka sentiasa merasa happy dengan perjuangan hari ini, dengan aktiviti-aktiviti yang diisi dalam rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Rahman Rahim, bersihkanlah hati kami daripada sifat ujub, sifat riak dan sifat takabur, ya Allah. Buanglah segala sifat-sifat yang tidak memberikan kami kebahagiaan. Isilah ruang hati kami dengan kegembiraan, dengan kesungguhan dalam kami mencari ilmu pengetahuan, ya Allah. Cerdaskanlah minda kami, ya Allah. Cerdaskanlah tubuh badan kami, ya Allah. Kurniakanlah kami kebijaksanaan dalam membuat keputusan, sama ada keputusan untuk diri kami, keluarga kami dan orang-orang sekeliling kami, agar tidak mendatangkan kesakitan, tidak mendatangkan penyesalan, tidak memberikan satu kesan-kesan yang tidak Engkau redai, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.